Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Abdul Hayy bin Muhammad Zaki, nombor matrik 061784. Saya daripada kos Usuluddin dan Kauselin Kepujian. Jadi hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk Syiah. Jadi untuk pertama sekali kita dapat tahu pergolakan besar dunia Islam sejak dahulu lagi telah melibatkan pelbagai aliran dan fahaman yang menyebabkan umat Islam itu sendiri sentiasa diancam, sama ada dalam kalangan yang mengaku Islam atau sebaliknya. Jadi ancaman yang terbesar telah terjadi sewaktu selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW, iaitu puak Syiah ni telah merosakkan dan menghancurkan peradaban Islam sehingga berlakunya huru-hara di kebanyakan negara-negara Islam. Syiah juga merupakan antara punca utama yang menyebabkan ramai orang Islam terbunuh sejak dahulu lagi. Jadi kita lihat pada zaman sekarang ni, contohnya di Palestin ramai terjadi orang-orang Islam dibunuh dan dihina dan ditindas oleh orang-orang kafir. Jadi situ kita tahu bahawa terpesongnya fahaman Syiah ni sehingga mereka menghalalkan pembunuhan dengan sewenang-wenangnya seperti mana yang berlaku di Syria, di Iraq, di Pakistan dan negara-negara yang berfahaman dengan Syiah. Justru di Malaysia pun kita patut merasa bimbang jika fahaman Syiah menular di negara kita sebelum terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini di negara kita. Jadi saya ingin mengupas tentang satu video di YouTube yang berjudul Syiah Satu Pengenalan yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad, yang menjelaskan tentang apa itu Syiah. Jadi Ustaz Auni Muhammad ni terkenal dengan ceramahnya tentang pelbagai teori konspirasi, Illuminati, contohnya di sebalik message movie seperti movie Lord of the Ring dengan sebagainya. Jadi Ustaz Auni Muhammad ini merupakan seorang penceramah bebas yang berasal daripada Pasir Mas, Kelantan. Tetapi dia sekarang menetap di Pulau Pinang demi tugas sebagai seorang guru di sebuah sekolah rendah kebangsaan Seri Lau, Bayang Lepas. Jadi antara ceramah Ustaz Auni yang pernah dikongsikan ialah yang pertama, pembongkaran siapa pembina piramid, dan inilah teknologi yang telah dilenyapkan oleh Allah. Yang kedua ialah filem Titanic kebetulan ataupun dirancang. Dan yang ketiga ialah Buddha Maitreya sebenarnya Nabi Muhammad. Jadi kita dapat tahu yang Ustaz Auni ini seorang yang hebat dalam sejarah kerana dia boleh bercerita tentang sejarah silam. Begitu juga dengan sejarah-sejarah agama lain, sejarah Bible, sejarah peperangan, sejarah para Nabi dan banyak lagi. Jadi Syiah ni, menurut bahasa, Syiah adalah membela dan pengikut seseorang. Manakala mengikut istilah pula, Syiah dimasukkan dengan golongan yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib ni lebih layak dan lebih berhak daripada sahabat-sahabat untuk memegang tampuk pemerintahan. Jadi pada mulanya Syiah ni berpecah daripada Islam menjadi satu firqah. Ia berpunca daripada persoalan siasah ni politik. Jadi demikian itu dengan firqah Khawarij. Namun ketika peristiwa kematian Sayyidina Husain bin Ali di Karbala, pengaruh Syiah semakin meluas sehingga dikenali sebagai satu fahaman dan mazhab yang telah menyentuh persoalan akidah. Selepas itu pelbagai fahaman dan fatwa ganjil yang diperkenalkan oleh golongan Syiah sehingga menyebabkan kepada percanggahan dalam masalah akidah dan pelbagai masalah fiqh. Contohnya asalnya mereka ingin mempertahankan Ahlul Bait Rasulullah SAW, namun semangat kecintaan tersebut telah diselewengkan oleh beberapa ideologi sesat yang telah dibawa masuk oleh para munafik. Jadi sebahagian ulama berpendapat bahawa pengasas utama Syiah adalah Abdullah bin Sabah yang berasal dari Yaman, yang berpura-pura menganut agama Islam tetapi hakikatnya adalah duri dalam daging bagi umat Islam. Jadi ada sesetengah ulama berpendapat wujudnya Syiah ini ketika berlakunya perang sifin di antara Ali bin Abi Talib dan Muawiyah. Pandangan ini secara tidak langsung mengatakan bahawa pengikut Sayyidina Ali beraliran Syiah, manakala pengikut Muawiyah pula ahli sunnah wal jamaah. Namun demikian ia bukanlah begitu. Ijtihad yang dinyatakan oleh Muawiyah didapati tidak benar dan pendapat ahli sunnah jelas lebih cenderung kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi Syiah ni ia terdapat 4 kelompok. Jadi kelompok pertama yang ia wujud pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kelompok yang pertama ini mempunyai 3 nama, iaitu Imamiyah, Rafidhah dan Isna Asyarah.
dalam kelompok ni terbagi kepada 15 firqah di bawahnya, iaitu Muhammadawiyah, Bakiriyah, Nawusiyah, Syumaitiyah, A'mariyah, Ismailiyah, Mubarikiyah, Qotiyah, Isna Asyariyah, Hashimiyah, Yunusiyah, Zurariyah, Syaitaniyah, Kamiliyah dan Musawiyah. Kelompok kedua pula dikenali sebagai Syiah Zaidiyah. Nama kelompok ni diambil daripada bersempena daripada nama Zaid bin Ali Zainul Abidin, iaitu anak kepada imam kelima daripada 12 imam, iaitu Ali bin Zainul Abidin. Kelompok ini tidak mencela para sahabat Nabi dan paling dekat dengan golongan Aswaj dalam ibadat, akan tetapi mereka masih dalam kelompok Syiah yang lain dalam hal berkaitan pemerintahan. Kelompok ini terbagi kepada 3 firqah, iaitu Jarudiyah, Jairiyah dan Solihiyah. Seterusnya ialah kelompok yang ketiga, dikenali sebagai Syiah Kaisaniyah. Kelompok ini diasas oleh Mukhtar bin Ubay As-Saqafi dan merupakan khodam kepada Muhammad Al-Hanafi. Kelompok ini sangat kuat dalam mempertahankan Khalifah Hasan dan Husain apabila Muhammad Al-Hanafi ini mendapat pengaruh daripada pengikutnya yang melampau dan dia pun melarikan diri kerana diburu oleh pemerintah. Maka tercetuslah dua kelompok. Yang pertama menganggap bahawa dia hilang atau gaib dan akan muncul sebagai Imam Mahdi. Kelompok yang kedua pula beranggapan bahawa Muhammad Al-Hanifah ini akan mati, tetapi darah kekhalifahannya masih mengalir dalam tubuh mereka. Jadi kelompok yang terakhir, iaitu kelompok yang keempat, ialah dikenal sebagai Gulat. Kelompok ini memiliki pengasas dan yang melampau dalam perkara berkaitan agama, akidah, fiqh, dan kelompok ini juga bid'ah, perkara baharu yang tidak wujud dalam agama Islam. Jadi kelompok ini mempunyai 10 firqah, iaitu Sabaiyah, Bayaniyah, Mughariyah, Wurabiyah, Katabiyah, Janahiyah, Huluhiyah, Syari'iyah dan Numairiyah. Jadi pandangan ulama terhadap Syiah ni secara umumnya semua negeri di Malaysia telah memfatwakan bahawa Syiah adalah bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah dan dipandang serius serta akan diambil tindakan bagi mereka yang melanggar pelbagai program dan aktiviti yang telah dilaksanakan daripada semasa ke semasa bagi membanteras dan memberi kefahaman kepada masyarakat melalui program ceramah, seminar, wacana dan sebagainya tentang bahayanya fahaman Syiah serta penyelewengan dalam dan kesesatan yang dibawa oleh ajaran Syiah. Pada masa yang sama, program dan aktiviti diadakan dengan kerjasama Pertubuhan Islam Kerajaan maupun swasta semata-mata untuk mengekang ajaran Syiah daripada dianuti dan disebarkan. Jadi, pecahan pandangan ulama terhadap Syiah Imamiyah, terdapat dua pecahan pendapat ulama berkenaan Syiah Imamiyah, yakni Isna Asyariyah. Jadi pandangan yang pertama, pendapat wasatiyah, jika mereka tidak terlampau gulu, yakni gulu ni melampau takrif, perlu berlaku mengajak ke akidah yang lebih baik tetapi masih dilabel sebagai ahli fasik atau bid'ah. Dan yang kedua ialah Syiah Imamiyah sudah terkeluar daripada Islam sekiranya terdapat salah satu dari tujuh ini. Yang pertama, bila mereka mencaci dan menghina para sahabat kerana menanggap Sayyidina Ali. Yang kedua, menganggap Mushaf Utsmani tidak sempurna kerana Al-Quran kini ditokok tambah, diubah dan dibuah sebahagian ayatnya. Yang ketiga, menjatuhkan martabat Nabi Muhammad SAW kerana menganggap Sayyidina Ali lebih layak menjadi Nabi. Yang keempat, tidak mahu berdalil dengan hadis-hadis sahih mereka. Mereka hanya memilih hadis-hadis yang selari dengan pandangan mereka. Yang kelima, mereka percaya Imam 12 itu adalah maksum. Dan yang keenam, mereka percaya Imam 12 itu belum mati tetapi bersembunyi di suatu tempat. Dan yang terakhir ialah mereka percaya Imam 12 itu tahu perkara-perkara gaib. Jadi di Malaysia ni terdapat dua aliran Syiah, iaitu Zaidiyah dan Jafariyah. Majlis Fatwa Kebangsaan pada 1996 telah menarik balik kebenaran mengamalkan mazhab Syiah di aliran Zaidiyah dan Jafariyah di Malaysia, yakni secara tidak langsung menjadikan semua amalan Syiah tidak diterima negara ini. Fatwa menetapkan umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam berasaskan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Ajaran Islam yang selain daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah adalah bercanggah dengan hukum syarak dan undang-undang Islam. Jadi sebarang penyebaran agama ataupun apa-apa tidak daripada Ahli Sunnah wal Jamaah adalah dilarang. Fatwa mengenai kesesatan fahaman Syiah ini iaitu enakmennya ialah pentadbiran Perundangan Islam 1989, fatwa tentang fahaman Syiah
pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Subsection 31-1 dan Seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam pada tahun 1989. Mufti Bagi Negeri Selangor selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak membuat fatwa seperti yang dinyatakan di bawah pada 24 hari bulan September tahun 1998. Jadi daripada situ kita dapat tahu bahawasanya fahaman Syiah yang mempunyai banyak kesan buruk kepada masyarakat Islam dan juga boleh memberi kesan kepada sesebuah negara. Penyebaran fahaman Syiah di negara ini dapat bukan sahaja dapat memecah belahkan persefahaman masyarakat Islam, namun ia turut mengganggu keharmonian masyarakat Islam di negara ini yang berpegang teguh dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi sebagai negara yang sedang berkembang pesat di era globalisasi ini, nilai-nilai teras dalam negara kita haruslah dipertahankan bagi mengekalkan keamanan dan ketenteraman awam di dalam negara kita. Kita juga tahu bahawa negara kita merupakan agama Islam, agama rasmi kita. Jadi sebagai seorang Islam, kita perlulah untuk menitik beratkan dan pertahankan keharmonian agama Islam. Contohnya ialah dengan mengekalkan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai pegangan utama kita. Jadi oleh itu, jika pertembungan atau masalah ini tidak dapat dibendung dari awal, ia mampu mencetuskan kekacauan dalam kalangan perpaduan masyarakat Islam di Malaysia dan seterusnya boleh menjadi ancaman berbentuk yang tidak rasional kepada negara kita. Oleh itu, perkara ini haruslah dibendung dan diuruskan lebih awal oleh pihak yang bertanggungjawab bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku di dalam negara kita. Jadi itu saja daripada saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.